Bila kita cerita pasal kejatuhan Melaka ni, betul lah macam Ania Narma cakap, ada faktor dalaman dan faktor luaran. Jadi kita sentuh berkenaan dengan faktor luaran dia. Sebenarnya Melaka itu jatuh juga disebabkan oleh tindakan pedagang luar pada ketika itu. Ialah kita tahu Melaka kan dia satu ketamadunan yang sangat luas, pelabuhan yang terlalu popular pada zamannya. Jadi obviously memang akan ramailah pedagang-pedagang daripada pelbagai negara dekat situ. Perlu difahami, sebelum 1511 itu Portugis sudah pernah datang ke Melaka. Dan sikapnya menyebabkan pedagang-pedagang dekat Melaka ketika itu tidak berpuas hati sehingga Tun Mutakhir menyerang bahtera Portugis yang berlabuh ketika itu. Itu yang menyebabkan tidak puas hati antara pembesar Melayu dan pembesar Tamil Muslim ketika itu, Tun Mutakhir. Dalam bahtera Melaka itu ada satu pegawai Portugis ni yang ditahan dekat Istana Melaka, dekat penjara lah basically, iaitu Rui de Araujo. Okay, Rui de Araujo ni penting, kena ingat nama ni. Sebenarnya pedagang luar memainkan peranan penting dalam kejatuhan Melaka. Kena ingat ya, Melaka ketika ini satu empire yang sangat besar. Digeruni bukan setakat dekat timur, barat pun tergerun dengan Melaka ketika ini. Tapi kenapa Portugis boleh berani untuk melawan? Sebab peranan pedagang India dulu kita sebut. Pedagang Tamil lah, Tamil dari tanah keling, tanah India lah basically kan. Betul lah. Nama pedagang tu Nina Citu. Citu ke Cuti? Nina Catu. Cuti tu hari Sabtu. Nina Catu yang ni pedagang daripada India ini, dia dipandang tinggi tau dekat Melaka sebenarnya sebab dia rapat dengan anak Sultan Raja Ahmad ketika itu. Malangnya Nina Catu ni dia tolong orang Portugis yang ditangkap tadi, Rui de Araujo. Dia tolong macam mana? Rui de Araujo menulis surat keadaan Melaka ketika itu, kelemahan Melaka. Azan. Okay, sorry tadi azan. Okey, jadi surat Rui de Araujo ni tidak akan sampai ke tangan Portugis jika bukan disebabkan oleh Nina Catu ni. Nina Catu ni dia boleh akses kepada ke penjara ke Istana Melaka sebab dia orang penting dekat Melaka juga ketika itu sebenarnya. Jadi dia ambil surat daripada Rui de Araujo, dibawanya ke Goa, diberikan kepada Portugis. Dalam surat tu tentang kelemahan Melaka tau. Kelemahan Melaka, bagaimana Sultan Mahmud ketika itu sudah semakin lemah, pembunuhan bendahara yang mereka lakukan, kemudian pergaduhan antara Laksmana Khoja Hasan dan juga sikap Shah Bandar Tunisia ketika itu. Jadi banyak sebenarnya yang didedahkan dalam surat Rui de Araujo yang dihantar oleh Nina Catu. Nina Catu ni peranan dia sangat besar dalam kejatuhan Melaka ni kelas. Okey, so selain daripada pedagang Nina Catu ni, kita lihat juga pedagang daripada Tanah Jawa iaitu Uti Mutiraja. Uti Mutiraja ni peranannya lebih kurang sama dengan Nina Catu. Tapi Nina Catu mengenai kelemahan Melaka itu keseluruhannya. Uti Mutiraja ni pula dia fokus kepada kelemahan yang ada dekat pelabuhan ketika itu. Basically Uti Mutiraja ni yang memberikan kepada Portugis blueprint keadaan pelabuhan ketika itu, pertahanan Melaka ketika itu. Kesian Melaka kan. Okey, selain daripada dua saudagar ni, kita lihat juga peranan saudagar Cina. Peranan saudagar Cina ni pun besar dalam kejatuhan Melaka ni. Kenapa? Sebab saudagar Cina dia beri pinjam kepada Portugis tongkang, jongkong tu mas. Tongkang ataupun kapal. Jadi Cina pinjamkan tongkang ataupun kapal kepada askar Portugis, kepada tentera-tentera Portugis. Jadi daripada tongkang inilah sebenarnya Portugis menyamar jadi orang Cina. Dia menyamar jadi orang Cina ya. So dengan menaiki kapal Cina, mereka berjaya melepasi pertahanan orang laut. Dekat Melaka, orang laut ini pertahanan pertama dekat bahagian laut, lebih kurang macam TLDM lah. Kalau orang laut berjaya ditembusi, maka semakin lemah pertahanan Melaka itu. Orang laut dulu bukan biasa-biasa. Okay? Kalau kau imagine Lanun, basically orang laut dekat Melaka dulu lagi hebat. Selain daripada itu juga, pedagang Cina dengan pedagang Jawa ni bekerjasama untuk menyekat bekalan makanan daripada Pasai, daripada pelabuhan Indonesia. Mereka bekerjasama menyekat. Hasilnya Melaka itu kekurangan bekalan makanan. Okay. So bila masuk perperangan pula, ketika perperangan berlaku, tentera-tentera Melaka ketika itu bukan setakat orang Melayu, juga ada tentera upahan daripada Jawa, daripada Turki. Jadi kalau namanya tentera upahan ni, semangat patriotik tu kurang sedikit untuk mempertahankan tanah air. Hasilnya, apabila Portugis berjaya mengalahkan orang laut, maka tentera-tentera upahan ni pun goyang. Melaka pun jatuhlah walaupun strategi pertahanan sangat kuat. Sedih kan? Belajar sejarah. Jangan ulang.